Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang keluarga bahagia adalah merupakan satu cita-cita, keinginan untuk siapa-siapa sahaja pun mendapatkan keluarga yang bahagia, yang kita sebut sebagai keluarga sakinah, yang mententeramkan jiwa. Kita ada 3 benda, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil sakinah, yang kedua dipanggil mawaddah, yang ketiga dipanggil rahmah. Jadi 3 benda ni yang kita nak dalam rumah tangga kita. Ada orang cakap, Ustaz, tajuk keluarga bahagia ni bagi pada orang lain lah, Ustaz. Saya tanya, kenapa? Saya dah 86, Ustaz. Tak ada makna lagi dah, Ustaz, keluarga bahagia. Dah 86, Ustaz. Isteri dah meninggal, apa bahagianya lagi? Kahwin lain lah, bang, weh. Apa masalah? Sahabat saya tu umur dia 86. Kahwin tahun lepas. Daripada tongkat, sudah hilang tongkat dia. Laju seram jalan ni. Jadi abang-abang yang mana sakit lutut, kahwin baru insya-Allah. Hilang dia punya tongkat. Macam mana tak hilang? Naik wheelchair. Yang mana faham, tak faham sudah. Isteri baru nolak dia sekarang, tuan. Tak ada wheelchair dah. Baik, tuan, tak ada tongkat dah sekarang ni. Baik, tuan-tuan, 3 benda yang Allah Ta'ala sebut, yang semua orang nak benda itu. Pertama disebut sebagai ketenangan. Ketenangan dalam bahasa kita yang selalu kita pakai ialah sakinah, tenteram jiwa. Bila kita tenteram, buat apa pun senang. Penyakit yang datang melanda kita sekarang ialah penyakit tak tenteram. Tak tenteram ini kita panggil sebagai stres. Nanti jawatan kuasa masjid buat ceramah pula menangani stres. Tadi kita buat ceramah polis dan masyarakat. Sekarang kita buat ceramah pula menangani stres. Sebab hari ni ramai orang stres. Di antara yang stres, Tuan Haji kita ni, kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun. Itu tanda-tanda stres tu, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah ni, tuan. Ini kawan saya boleh gurau dengan dia, tuan-tuan. Stres menjadikan kencing manis tak turun-turun bacaan. Akak-akak ni saya tahu orang yang paling kuat pantang. Durian tak makan, pulut tak makan sebab kencing manis. Tetapi kenapa bacaan gula tetap naik? Jawapan dia sebab stres. Stres menjadikan penyakit jantung. Tahu berapa ramai di sini yang pakai belon ni? Berapa ramai yang pakai stand? Termasuklah yang bercakap. Yang bercakap ni ada 3 stand dalam ni, tuan-tuan. Kena sakit jantung. Sebab stres. Terlalu banyak berfikir, terlalu banyak bekerja menjadikan tak tenang. Yang ketiga, stres menjadikan seseorang itu kemurungan. Bila dia murung, dia pergi Jabatan Pulau Pinang, dia terjun. Terjun daripada jambatan. Kemudian menyusahkan bomba, terjun pula bomba nak cari pula mayat ni. Stres. Yang keempat, stres menjadikan dia tak boleh mengawal perasaan dia. Bila dia tak boleh kawal perasaan dia, jadi marah. Dia jadi panas baran. Dia menjadikan sesuatu benda tu, benda yang sikit pun dia nak jadi marah. Sebab tu tuan-tuan, sekarang stres merupakan satu gejala, satu penyakit yang perlu diselesaikan cepat. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam kamu, dalam hati orang-orang yang beriman. Maka kita kena cari ketenangan. Dan salah satu cara mendapatkan ketenangan ialah dengan berkahwin. Berkahwin itulah dipanggil ketenangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram. Masalahnya, Ustaz,
Saya masa bujang tenteram. Bila kahwin tak ada tenteram ustaz. Oh hara porak peranda ustaz. Macam mana ustaz cakap kahwin itu mententeramkan jiwa? Saya cakap sebab akak salah cari orang. Akak silap cari suami. Akak cari yang segak, mata biru, bulu kening bercantum. Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka. Memanglah akak dapat. Cari yang sadar, memang akak dapat. Nak yang sadar, pergi mana-mana memakai singlet. Sebab nak tunjuk kesaduan tu. Kalau pakai baju batik tak nampak sadar. Oi, seronoknya dapat pegang abang sadar ni, geram. Memang dapat. Tak tertawan macam mana satu laki-laki punya sadar. Dia kupas buah durian tu, gitu aja. Depan orang perempuan begini, prap. Wow, dia jaga tampan. Bayangkan durian, rap. Cah durian tu. Durian Belanda kak. Ui, subhanallah. Memang rap lah, hancur terus durian. Dengan sebab akak dapat macam itu, nu'tihi minha. Kamu akan dapat. Kerana cari yang handsome, akan dapat yang handsome. Cari yang bulu kening bercantum, memang dapat. Abang-abang cari ratu, memang dapat. Tak kira lah abang-abang cari yang mana. Tetapi bagaimana Nabi pesan kepada kita supaya dapat kebahagiaan? Cari yang dua. Pertama yang beragama. Yang kedua yang berakhlak. Yang inilah tuan-tuan, yang kadang-kadang kita tertinggal. Orang faham yang beragama tu ustaz. Macam mana nak kahwin ustaz? Ustaz dah kahwin. Kenapa ustaz tunjuk pada dia je? Kenapa tak tunjuk pada saya? Tak apa, saya belum kahwin lagi. Tuan-tuan yang mana faham, tak apa tu. Tuan-tuan, yang beragama bukan mestinya tu imam, pengurusi masjid. Yang beragama ialah orang yang ada ilmu, yang mengamalkan agamanya, beramal dengan ilmunya, itu beragama. Sama ada dia cikgu, dia pemandu teksi, dia pemandu Grab, dia polis sekalipun, kalau dia beragama, silakan. Masalah kita sekarang, kita tak tengok yang beragama. Kita tengok yang berkereta. Datang minang anak kita. Kereta jenis apa? Panjang tengkuk bapak dia. Vampire Minah kata dia. Bukan vampire bang, Vampire. Oh, aku ingatkan vampire tu Pontianak kata dia. Dia tengok dulu. Yang kedua, kerjaannya apa? Soalan yang ditanya, apa kerja awak? Saya kerja dekat Skudai pak cik. Bahagian apa tu? Engineering pak cik. Ada sok-sok tak? EPF ada EPF. Nampak soalan yang ditanya. Jarang yang ditanya, awak sembahyang tak? Sembahyang subuh berapa rakaat? 4. Subuh 2 bukan 4. Oh di sini 2 tempat saya 4. Astagfirullahalazim. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Kalau macam ini terajang jauh tuan-tuan. Nanti kalau dia ambil anak kita, dia akan meninggalkan kita. Dia ambil anak kita, dia merosakkan kita. Dan kita takkan jadi tenang. Sebab kita dapat menantu yang tarafnya adalah hantu. Ni ibu-ibu sekarang ni. Waktu anak belum kahwin, bahagia hidup. Bila dapat menantu, naik mahkamah, turun mahkamah. Apa bahagia? Apa bahagia ni? Anak telefon, mak, abang Din pukul. Ya Allah. Aku pun tak pernah pukul kamu lehoi. Besok telefon lagi, mak, abang Din cubit. Ya Allah. Mak, abang Din kahwin lain. Ya Allah. Tak tenteram. Sebab apa tak tenteram? Sebab akak-akak cari menantu yang tak membahagiakan akak. Cari menantu yang tak ada nilai, yang sombong. Sebab itu dia ambil nombor 2, agama saja tak cukup. Berapa banyak orang yang beragama tapi jahat? Berapa banyak orang yang beragama tapi kedekut? Berapa banyak orang yang beragama tapi belagak? Sebab itu nak ambil pula yang kedua, mesti cari yang berakhlak. Agama saja tak cukup. Ditambah lagi syarat yang kedua, ialah carilah orang yang berakhlak. Apa dia berakhlak? Tuan-tuan tengok saja berakhlak. Tengok saja menggembirakan. Itulah akhlak. Antara dua orang ni, mana yang tuan-tuan gembira? Ustaz lah. Tengok baju pun cantik.
Tengok baju saya tu, mana dia jumpa baju tu, ya Allah. Tak tenteram tuan-tuan. Belakang Lokin ni. Di Ipoh ada pasar raya Lokin. Ni Lokin tuan. Tuan-tuan tengok sekarang ni, yang mana berakhlak? Ustaz lah. Saya ni dengan bulu tak bercukur muka. Tengok berunsin. Ustaz segak. Apa makna dia tuan-tuan? Isteri saya kata, abang buanglah cepat abang. Oh, runsin tengok dah ni. Tak nak, saya cakap. Saya nak simpan panjang-panjang untuk menjiwai watak. Sebab saya ditawarkan melakon filem. Dan saya nak watak jahat. Saya tak nak watak jadi ustaz, letih lah. Asyik duk jumpa jampi masuk hantu dalam botol, tak nak saya lah. Asal ustaz berlakon je mesti tangkap hantu dalam botol, tak nak saya. Saya nak jadi ustaz, saya nak jadi orang jahat pula saya cakap. Watak saya jahat, samseng. Ipoh menjerit. Wa kasih sengat sama lu. Wow, betul tu yang simpan muka banyak. Berakhlak ni maknanya bila tengok dia menyejukkan hati kita. Itu nama dia berakhlak. Kalau tuan-tuan tengok orang jadi runsing, tak berakhlak. Sekarang akak-akak tengok suami akak, runsing ke tenteram? Entah tak? Ada yang cakap runsing ustaz oi. Akak ni BP ni darah tinggi-tinggi, ustaz tengok dia lagi tinggi ustaz oi tadi. Berapa ramai bila suami tak ada akak-akak suka. Mama, ayah pergi mana? Ayah pergi sekolah Ustaz Kazim seminggu. Bila dia balik, kamak cakap seminggu. Seronok kan mama, ayah tak ada? Mama pun seronok. Maknanya tak betul lah suami tu tuan. Tapi kalau isteri cakap, mama, ayah pergi mana? Ayah pergi ke Rosos. Seminggu baru balik. Meleceh lah, ayah tak ada, tak seronok lah mama. Mama lagi tak seronok. Sudah tuan-tuan. Maknanya baguslah si suami itu. Jadi carilah satu orang yang membahagiakan kita. Kalau kita dah kahwin untuk anak kita, carilah pasangan yang betul untuk anak-anak kita. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Cari yang berakhlak. Tadi saya sebut yang berakhlak, tengok pada wajahnya yang mententeramkan hati. Yang kedua yang dikatakan berakhlak itu apa? Tutur katanya sopan, qaulun ma'ruf wa maghfirah. Tutur katanya baik. Dia tak cakap maki, haram jadah, bodoh, binatang, babi, setan. Nak tengok orang tu baik tak baik, jangan tengok masa romantik. Kalau romantik, bahasa memang baik. Wah, hari ni kita pergi sini bang, nampak? Tengah baik. Baiklah sayang, hari ni kita makan ikan bakar di sini bang. Itu tengah baik. Tengah manja. Abang rindu kat kita tak? Rindu sangat. Oi, Masya Allah. Jangan kata itu romantik. Yang dikatakan baik bila ada konfrontasi. Masa tengah bergaduh. Masa tengah bergaduh panggil apa? Kalau tengah baik panggil abang. Masa bergaduh pun panggil abang. Maknanya baik dah tu. Mama yang tak sayang dekat abang. Mama yang tak hormat. Abang tu yang tak sayang dekat mama. Maknanya baik lagi tu. Tapi kalau bergaduh, awak tu bodoh. Awaklah bengong kata dia tuan. Masa dulu kejap-kejap B cepatlah B. Tengah baik dah bergaduh babi. Sudah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok baik tak baik, jangan tengok masa baik. Tengok masa ada gaduh. Kalau bergaduh masih baik akhlaknya, orang itulah yang baik. Yang ketiga yang dikatakan berakhlak tu apa? Membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Tak nak menyusahkan kita. Itu nama dia membahagiakan. Tak nak susahkan. Abang, saya sakit kepala abang, bergoyang-goyang rumah. Berpusing-pusing lah bang. Dah tak lalu nak masak. Macam nak jatuh je. Tak apalah. Jom kita makan dekat luar. Bangun terus. Jom. Tadi kata pening-pening. Sekarang dah sihat bang tadi dah. Ya Allah bahagianya. Abang-abang kalau isteri abang mengadu sakit kepala, apa ubat dia? Bukan Panadol. Ubat dia ialah bawa ke kedai mas. Insya-Allah.
Yang nak faham, tak faham sudah. Yang kedua, apa dia yang dikatakan keinginan dalam hidup kita rumah tangga? Mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang terlalu berat untuk dikenang. Oi, kasih sayang ni pelik-pelik tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang paling kita benci, itulah yang jadi suami kita. Ni akak-akak ni berapa ramai suami kita sekarang yang paling kita benci dulu-dulu. Tiap-tiap hari duk ngorak kita, menyampah tau. Naik motor scrambler pergi ngorak. Kejap-kejap naik motor scrambler, ngorak kita depan stesen bas, depan pondok bas. Kemudian duk bersiul pula. Piwit. Siap menyanyi lagi. Halo miss, jingga peringga. 2 minggu mengorak tiap-tiap hari kita tak layan. Satu hari Pak Ua tu tak datang. Kita pun dah panjang tengkok. Tak ada pula mamak ni, kata dia. Hari ketiga tanya lagi. Tak ada juga mamak ni. Hari keempat rindu pula rasa dia. Minggu depan baru datang balik mamak tu. Terus kahwin tuan-tuan. Dalam keadaan benci tu 8 anak. Mak cukup tak suka dengan bapak kamu tu. Tak tahu menyampah. Habis tu yang mak kahwin buat apa? Opah kamu dah terima. Kalau ikutkan mak tak nak, kata dia. Tak nak pun 8 anak. Bayangkan kalau nak tuan-tuan. Tiap-tiap tahun bersalin. Sampai nurse pun cakap, udah-udahlah kak, oi. Bagilah orang lain pula bersalin. Tiap-tiap tahun muka akak aja. Sampai nurse warning, bagilah orang lain pula. Pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Aduh. Tak dia makan nyonya mener ke apa? Kadang-kadang tuan-tuan, senang pula bersalin. Keluar-keluar ambulans, bersalin. Subhanallah. Keluar pada ambulans tu, duk tolak tu, beranak atas stretcher. Orang ambil gambar begini. Viral. Bersalin atas pengusung. Begini ambil gambar. Bila dah bersih, doktor nurse dah bersihkan akak ni, menangis akak. Ya Allah, malunya nurse. Ramai orang ambil gambar akak bersalin tadi. Ya Allah, malunya ya Allah. Tak nyempat-nyempatnya pun nak bersalin. Tunggulah masuk dalam bilik dulu. Ya Allah, malunya. Nurse cakap akak, oi jangan malu. Biasalah kak. Tahun lepas ada satu pasien tu bersalin betul-betul depan pintu pagar hospital. Lagi ramai tengok kak, jam jalan kak. Itu pun akak juga. Astagfirullahalazim. Dah 2 kali dah. Tahun lepas kat pintu pagar, sekarang dekat pintu masuk. Eloklah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita satu perasaan mawaddah. Mawaddah ini ialah perasaan rindu, cinta, dan semua orang dapat. Cuma bagaimana kita nak salurkan perasaan cinta rindu itu? Kalau tuan-tuan di sini tidak ada perasaan cinta, rindu, kasih sayang, tuan-tuan ni tak tahulah manusia ke apa. Semua orang ada perasaan cinta tu. Okey, cinta ni semua orang ada, jangan duk bohonglah. Tok Imam ada perasaan cinta. Ustaz yang cakap ni pun ada perasaan sayang. Suka. Perasaan inilah yang Allah berikan kepada kita. Kerana perasaan inilah kita jadi manusia yang baik. Kalaulah kita tidak ada perasaan cinta tuan-tuan, apa jadi kita? Syarat cinta, syarat mengasihat inilah menjadi syarat untuk kesempurnaan iman. Bayangkan kalau kita tidak ada perasaan cinta, bagaimana? Bagaimana tuan-tuan? Sebab tu banyak orang sebut tentang cinta. Okey, rasa rindu. Rindu, cinta, tiap-tiap hari. Tak pernah jemu daripada zaman Piramli sampai zaman sekarang. Rindu, rindu, rindu. Dan kerinduan kita orang laki-laki pada orang perempuan, dan kerinduan orang perempuan pada laki-laki, itu normal. Yang tak normalnya ialah orang laki-laki merindui, mencintai sesama lelaki. Yang ni takut tuan-tuan. Dia nama laki-laki, nama dia Mat, bercinta dengan laki-laki nama Jad. Oi, susah hati. Yang laki-laki itu pun nama Jad. Kan itu pelik bunyi. Nama penuh dia ustaz, wallahu a'lam. Gelaran dia Jad saja di belakang tuan-tuan.
Bawa balik ke rumah, tunjuk dekat mak. Inilah girlfriend Man, kata dia. Namanya apa? Mat, kata dia. Tak aku susah hati sekarang tuan-tuan. Lelaki dengan lelaki bercinta. Perempuan dengan perempuan bercinta. Takut kita. Kasih mengasihi sebagai seorang Muslim disuruh. Tetapi bukan untuk naluri yang lain. Bayangkan kalau laki-laki dah pegang tangan, berduduk serumah, bercium, tidur sekatil semua, udah macam laki bini. Lembu tengok pun takut. Lembu tengok, bodoh. Aku yang bodoh ni pun, aku cari betina, kata lembu jantan. Budak ni cerdik macam mana boleh cari jantan dengan jantan? Tak kepelik, tuan-tuan. Maka perasaan inilah yang Allah campakkan pada kita, mawaddah, perasaan rindu pada orang perempuan. Dan memang tuan-tuan, perasaan rindu itu digambarkan dalam bentuk, pelbagai bentuk. Orang laki-laki menggambarkan rindu pada perempuan dengan bentuk memuji, memuja, kerinduan. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Tuh Piramli tengah kurus. Saat lagi dia mari pula. Hamidah, muda remaja. Tu tahun 50-an. Mari tahun 60-an. Ni orang Johor Singapura lah. Suzana, marilah sayang adik. Mari Ramli pula. Oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu. Tu tahun 60-an. Tahun 70-an datang pula Musliha. Oh Musliha. Datang pula orang Johor, Osman Hamzah Singapura, tuan-tuan. Datang 80-an, gadis idamanku Rozana. Datang 90-an, Isabella ada. Oh Isabella pula ada. Mari 2000-an pula nu. Mawi pula. Kau katakan padaku Saleha. Oh Johor lagi entah. Saleha pula dah. Subhanallah. Mana ada lagu-lagu memuji orang lelaki? Ada akak puji lagu lelaki? Kazim, masihkah ingat lagi? Kazim tak ada, tuan-tuan. Jarang orang puji laki-laki, kalau ada muntah orang, tuan-tuan. Yang banyaknya kita ni muji dia orang. Zuraida, Junaida, Saleha, Fiona, semuanya ada. Melor di hujung sana tempatmu, bunga melor. Semuanya orang puji perempuan. Ini dipanggil apa? Mawaddah, rindu, cinta, sayang, sanggup berkorban. Dan yang ketiganya tuan-tuan yang Allah nak, yang kita nak dalam kehidupan kita, warahmah, kasih sayang. Yang ni kita ramai menikmati sekarang. Kita sakit, abang-abang ni separuh yang datang ni sakit ni. Gaut, oh my gaut, macam-macam penyakit ni. Kalau tak ada isteri sekarang, siapa nak jaga? Siapa nak jaga? Allah bagi pada kita tu rahmah. Kalau ikutkan orang perempuan ni, kalau saya ikutkan, marah saya pada suami saya, Ustaz. Setinggal je, Ustaz. Kenapa, makcik? Dia lumpuh. Tapi mulut tak lumpuh, Ustaz. Saya basuh berak dia, saya lap dia, saya suap dia makan. Habis tu, hari tu lambat sikit saya suap, dia makinya saya. Oi bodoh, kau nak bagi aku mati je, boleh kau kahwin lain? Geram Ustaz kalau ikut saya, Ustaz. Saya ambil bantal, saya pekuk dia, Ustaz. Habis tu kenapa makcik tak pekuk je, makcik? Kesian Ustaz. Tak gamak Ustaz. Oh, dialah yang bawa makcik pergi haji. Kursus haji di Masjid Tan Sri Ainuddin, hari tu dia yang bawa, Ustaz. Walaupun dia barat, dia tetap bawa makcik pergi haji. Kalau dia tak bawa, tak tahulah makcik, Ustaz. Habis itu macam mana dia boleh lumpuh? Balik-balik pada haji, Ustaz. Jatuh bas, itu yang lumpuh tu, kata dia. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi satu perasaan. Abang-abang jangan duk marah sangat pada isteri. Tengok pada kita ni dengan badan kita sekarang, perut jauh ke depan. Perut ni kalau naik motor, duk dalam raga. Tapi isteri tetap sabar.
Isteri tetap masak. Sebab isteri ni ada perasaan kasih pada suami. Perasaan itulah yang Allah bagi pada kita. Kalau ikut-ikut sekarang ni buat apa lagi dah? Baik duduk di pondok Ustaz Kazim. Basuh kain tak bayar. Masak tak bayar. Jaga suami tak bayar. Tengok TV je. Petang-petang tengok TV pukul 7. Suamiku sotong, isteriku udang. Anakku gaut. Tajuk drama petang-petang ni. Tapi kenapa akak-akak susah payah untuk suami? Nama dia Rahmat. Begitulah abang-abang. Kalau kita tengok pada isteri kita ni, ya Allah. Satu suami tuan-tuan, cucu satu sultan datang jumpa saya. Cucu sultan. Dengan rambut putih dia, rambut putih. Datang jemput saya kad kahwin, bagi kad kahwin, anak nak kahwin. Datang tahu Ustaz, jangan tak datang. Baik-baik Pak Engku, saya datang Pak Engku insya-Allah. Ustaz, saya ni dah setahun. Kenapa setahun? Isteri sakit, dah setahun tak boleh buat apa Ustaz. Ustaz pun faham lah, kita sama-sama lelaki kan. Yelah bang, tak nak kahwin lain. Hui, dak Ustaz. Kenapa? Isteri saya banyak korban pada saya. Takkan dia sakit setahun, saya nak lupakan jasa dia 38 tahun jaga saya. Tak nak Ustaz. Habis tu yang abang, yang Pak Engku cerita kat saya buat apa? Saja nak bagi tahu kat Ustaz. Setahun dah puasa Ustaz. Oh, dia kata dia. Setahun dah puasa. Umur Abang Haji Pak Engku berapa? Umur saya dah 70 Ustaz. Oh, 70 pun berkehendak lagi akak. Berhati-hatilah akak. Anda mampu mengubahnya. Anda mampu mengubah. Orang perempuan kalau 70 hidup lah. Aduh, hidup lah Ustaz. Orang laki-laki jangan kak. Sebab tu akak-akak carilah benda-benda yang boleh bantu suami akak ni. 70 berselera lagi amoi. Kita 70 ni ulam tak makan dah. Ais batu pun tak makan dah. 70 dia berselera lagi. Subhanallah. Dan tak heran kalau orang perempuan pun ada perasaan tu. Sebab di sekolah saya ada satu makcik 68 tahun kahwin. Okey, akak-akak 68 tahun kahwin. Dia datang jumpa saya, Ustaz. Orang datang minang akak. Nak terima ke Ustaz? Umur 68. Yang lelaki 74. Saya tanya dia, akak boleh lagi? Rasanya boleh. Balon akak. Direct saya tanya, boleh lagi kak? Rasanya boleh. Balon kak Jangan peduli dengan orang. Orang kalau kata apa semua tak setuju semua. Datang pula kawan-kawan dia minta nasihat Ustaz. Janganlah bagi dia kahwin. Dah tua-tua buat apa kahwin? Tolonglah Ustaz. Saya cakap, biarlah dia kahwin. Tahulah dia orang nak buat apa. Dia tanya saya, tua-tua nak buat apa Ustaz? Saya cakap, biar dia orang kahwin. Tahulah nak buat apa. Allah Ta'ala ni dia bagi perasaan ni kita tak tahu. Akak-akak ni jangan cakap umur 65 tak kahwin dah. Jangan cakap. Datang satu orang ketuk pintu hati. Dia ketuk je pintu hati. Tengok Tok Bilal tu duda. Terserempak dekat ambil wuduk tu. Mata bertentang. Kasihku mulai mendatang siang dan malam. Rasa terbayang. Udah. Kalau Allah nak bagi jodoh, jangan cakap kak. Okey, jadi berhati-hatilah di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Ini nama dia rahmah, kasih sayang. Walaupun setengahnya dah tak ada dah. Habis dah Ustaz. Habis dah. Walaupun dah habis-habis. Tapi tengok daripada belakang macam 16 tahun. Tengok pada depan 71 tahun. Sekarang kak jangan takut kak. Jangan main-main kak. Dalam paper hari itu, kambing pun dirogol kak. Main-main sekarang orang lelaki-lelaki, dia isap dadah. Bila dia isap dadah, kambing tu dia nampak orang. Dia nampak lembu tu pakai gaun. Dengan lembu dia rogol kak. Sebab tu akak-akak kunci pintu. Kunci tingkap. Ini pintu tenganga. Tengah hari duk tengok berita pukul 1:30. Datang orang rogol makcik ni. Umur 70 lebih. Kena rogol. Dia tak kira. Dia syabu. Dia tak ingat apa dah. Masuk hospital makcik. Datang ke marhaban main ziarah. Kamu tak melawan ke leha? Masa dia rogol tu.
Mula-mula aku melawan juga. Lama-lama biar je lah, kata tuan. Yang benar faham, tak faham sudah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya teringat dalam filem perjodohan. Ada satu lirik lagu tu. Dicipta oleh H.M. Rohaizat. Balikkan tuan-tuan buka lah perjodohan punya lirik. Bagus lirik dia tuan-tuan. Cerita suami isteri. Bila duduk dekat-dekat jadi seronok. Mengapakah riang-riang meresap ke seluruh anggota bila ku di sampingmu, begitukah rahmatnya bercinta, sememangnya kasih cinta berian Tuhan pada hambanya, hendaknya bersamalah kita jaga rahmatnya. Nampak? Tu H.M. Rohaizat meninggal tahun 1962. Lama dah meninggal tuan-tuan. Dia cipta lagu kasih sayang ini pemberian daripada Tuhan. Sama-samalah jaga rahmat daripada Tuhan. Subhanallah. Sebab itu bila kita kahwin, bila kita hidup bersama, apa-apa pun jadi seronok. Semayang berjamaah jadi seronok. Ni datang kuliah ni, kalau datang dengan isteri, seronok. Datang dengan suami seronok. Nak dibandingkan dengan datang seorang-seorang. Nanti kita puasa bulan Rejab ni, ambil puasa sunat. Ambillah kebaikan puasa sunat Rejab. Buka puasa, sahur sama-sama, buka sama-sama, seronok. Nak bandingkan dengan akak puasa seorang-seorang. Abang, besok hari Isnin kita puasa tau, sunat. Boleh. Sahur tuan-tuan pukul 5. Seronok pergi sembahyang subuh hari Isnin. Suami subuh, isteri subuh berjemaah di masjid. Seronok. Sampai di pejabat, suami makan nasi 4 pinggan. Dia belasah hanya makan. Bila balik ke rumah buat muka lapar pula. Abang tadi di pejabat dia orang buat kenduri, tapi abang tak makan puasa. Padahal tuan-tuan 4 pinggan dia belasah tadi tuan. Nampak benar nipunya. Kalaulah kita puasa sama-sama jadi seronok. Pergi umrah seorang-seorang macam ustaz cakap tadi, seronok? Tak seronok. Abang-abang lelaki-lelaki ni, walaupun banyak tu Arab, tengok orang Iran, hoi tuan-tuan. Tapi bila ada isteri, seronok. Seronok sebab tu suami tunggu dekat pintu 89. Tunggu apa bang? Tunggu orang rumah. Yang isteri tunggu pintu 98. Sampai masuk asar tak jumpa-jumpa balik tuan-tuan. Udah bergaduh pula dekat hotel. Yang kata tunggu tu buat apa? Hotel tu depan tu pandai-pandai berjalan tak? Nak romantik. Abang tunggu sini tau. Okey. Dah sesat. Tunggu di pintu tu pun seronok. Daripada jauh tuan-tuan cuba tengok. Bila keluar pada pintu Masjidil Haram tu, cuba tuan-tuan tengok yang duk tunggu tu panjang tengkok. Mana suami aku? Mana isteri aku? Panjang tengkok dia. Bila datang saja seronok jalan. Nampak tak nikmat yang Allah Ta'ala bagi bila kita bersama? Takkan nikmat itu hanya dalam dunia saja. Takkan keseronokan itu hanya dalam dunia saja. Kalau boleh sampai ke syurga, kita nak supaya sampai bila-bila kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi ni sampai dalam syurga. Masalah dia ustaz, kalau boleh dalam syurga tak naklah suami saya tu ustaz. Kalau boleh cari yang lain lah ustaz. Ustaz, gigi tak ada ustaz. Tinggal sebatang je ustaz. Kain songkit pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Kerana jemu mata memandang, tidak seperti batik basahan. Tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit. Sambung lah. Giginya 2, teng-teng. Abang akak-akak di hari kiamat besok, handsome suami akak. Ustaz tak naklah suami akak dalam syurga, kalau boleh cara yang lain. Kenapa ustaz
Dia punya gigi tu tadi yang Ustaz cakap dua. Suami akak pula gigi terlebih Ustaz. Begitu gini ke depan Ustaz. Dalam syurga besok semua cantik Kak. Abang-abang. Dalam dunia sekarang ni jangan duk nampak Ustaz. Saya kalau boleh nak cari yang lain lah Ustaz dalam syurga. Ustaz, suami isteri saya sekarang ni Ustaz, balancing pun out. Alignment pun out Ustaz. Begini berjalan angkat barang Ustaz. Udah macam Ernie angkat jemuran je begini jalan Ustaz. Saya naklah yang cantik. Dalam syurga besok abang-abang cantik semua. Tak payah pakai tak payah pakai dah. Semuanya putih belaka. Yang inilah yang kita nak. Kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita duduk dalam syurga bersama. Boleh tak Ustaz? Boleh. Sebab tu kita kena cari jalan. Macam mana nak dapat benda-benda itu. Maka salah satu jalannya ialah sedekah. Salah satu jalannya ialah wakaf. Apa yang kita nak tolong suami kita dalam kubur? Suami dah meninggal. Apa yang nak tolong? Selain buat tahlil, baca yasin, wakaf. Masuk dalam masjid nampak tabung wakaf. Bubuh tabung wakaf. Niat atas nama arwah. Ini untuk arwah, ini untuk aku. Mudah-mudahan bersatu balik dalam syurga. Pergi ke sekolah tu. Dia orang buat kutipan wakaf apa tak tahu. Jumpa benda hari sekolah. Saya nak wakaf. Ini untuk arwah suami, ini untuk arwah mak saya, ini untuk arwah bapak saya. Yang ini untuk arwah saya. Engkau hidup lagi masa bila engkau arwah, kata dia. Tuan-tuan, yang ni wakaf. Yang kadang-kadang kita lupa benda itu. Masa hidup dalam dunia bukan main lagi bercinta. Tapi bila dah meninggal, pandai-pandai engkau dalam kubur. Kesian dekat isteri kita. Masa hidup dalam dunia dulu, dia yang tolong basuh kain kita. Baju kita. Pakaian kita semua dia jaga. Sampai stokin kita ni pun kita minta. Mah, stokin. Stokin pun minta isteri siapkan. Bila bawa dalam beg, buat keluar dalam beg, tengok-tengok stokin lain sebelah. Dia telefon isteri dia. Yang kau bodoh tu Ustaz? Kau tak nampak ke stokin tu? Ya Allah bang, saya masa cari stokin tu tak pakai spek mata bang. Tak nampak tu dia. Bodoh! Sampai hati kita panggil dia bodoh. Tuan-tuan, isteri kita lah yang masak daripada beli ikan sampai masak, sampai basuh pinggan. Itulah isteri kita buat. Allahu Akbar. Setiap hari tuan-tuan, isteri kita duk jaga ikan, duk masak ikan beratus ekor. Duk goreng ikan tu beratus. Mana ada ustaz merapu ikan bilis. La ilaha illallah. Segenggam cekaknya. Untuk kita. Kalaulah tuan-tuan nak kira, isteri kita kupaskan bawang untuk kita selama kahwin 40 tahun ini, agak-agak opetan dah. Ikan yang dia siang tu agak-agak opo kolam lah tuan-tuan. Tapi bila dia meninggal, pandai-pandai engkau lah dalam kubur. Apa dia boleh cakap macam itu? Kena cari jalan bantu isteri kita dalam kubur. Bantu dia. Bagaimana nak bantu pada dia? Doakan pada dia. Bagaimana nak bantu pada dia? Hadiahkan bacaan pada dia. Dan salah satu tuan-tuan, hadiahkan wakaf, sedekah atas nama arwah. Ini untuk mak kamu. Wakaf untuk nama mak kamu. Cakap pada anak-anak, jangan kamu lupa mak. Kamu tu lahir, kamu tu dilahirkan, kamu tu disusukan, kamu dijaga oleh mak kamu. Ayah ni, ayah dulu sibuk dribble lori. Bukannya ada masa belum korang, tapi mak korang yang belum korang. Korang sekarang ni tiap-tiap bulan pergi Bandung cari mi. Tiap-tiap bulan pergi Phuket nak mandi laut. Tapi korang tak ingat nak masuk derma pada tabung mak korang. Apa nak jadi korang ni? Kena cakap bang. Sebab kadang-kadang kita tak nasihat pada anak. Anak beli kereta baru boleh. Anak beli handphone baru boleh. Tetapi anak nak sedekah setiap minggu hari Jumaat. Waktu tabung tu berjalan tu. Nak niat atas nama mak. Aduh, subhanallah. Nanti kita akan lancarkan kutipan dana wakaf kita. Untuk lakin sentra wakaf Anwar dan sebagainya.
Kalau tuan-tuan ingat pada isteri, ingat pada mak, ingat pada suami kita, niat atas mereka. Yang ni salah satunya tuan-tuan yang boleh menolong kita di alam lain. Tuan-tuan bukalah dalam hadis, bukalah dalam Quran. Sedekah, wakaf, infak, zakat itu menolong kita. Saya ni sakit tuan-tuan. Bukan sihat saya ni. Tapi di mana tabung berjalan saya masukkan. Di mana orang buat wakaf saya masukkan. Saya sampai letakkan duit dalam kereta saya. Letaklah duit dalam kereta tu. Saya cakap kat driver saya, dekat PA saya, kalau jumpa orang susah tepi jalan kau bagi je. Jumpa orang miskin kau bagi je. Jangan tanya saya dah. Jumpa je bagi. Driver saya tanya pada saya, "Ustaz, kenapa Ustaz rajin derma?" Saya cakap saya ni sakit. Saya minta dengan saya bersedekah, saya berwakaf, Allah sembuhkan sakit saya. Sebab orang yang kita sedekah, orang yang kita dermakan tadi, doa pada kita. Yang ni lebih mahal daripada benda lain tuan-tuan. Doa daripada orang yang baik-baik. Yang kita buat masjid, yang datangnya mesti baik-baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka orang baik. Tok imam baik, Bilal baik, pengurusi baik, makmum baik, ustaz baik. Takkan Allah tak terima doa mereka. Yang kita nak doa ni tuan-tuan, nak wakaf Quran. Yang bacanya budak-budak yang tak ada dosa. Umur 8 tahun, 9 tahun tak ada dosa. Belum lagi akal balik. Tiap-tiap hari baca Quran yang kita wakaf. Mudah-mudahan sampai doa ni kepada mereka. Yang ni yang kita nak cari tuan-tuan. Bagaimana pahala untuk kita dapat, bukan setakat untuk diri kita, untuk orang yang kita sayang, mak kita, ayah kita, anak kita yang telah meninggal, suami, isteri yang telah meninggal, sebagai satu ingatan yang kekal abadi. Tuan-tuan, insya-Allah lepas ni Ustaz akan lancarkan kutipan derma ni. Cuma saya nak pesan, 2 minggu lepas saya buat kutipan derma di Kedah. Masjid minta, "Ustaz, kita nak buat sekolah, tapi itu Ustaz lancarkan kutipan derma." Boleh, silakan. Saya pun dengan lafaz bismillah lancarkan. Pakat kutip lah abang-abang. Ada satu laki-laki tu bila sampai depan dia buat bodoh ya. RM1 pun tak masuk tuan-tuan. 2 hari lepas itu meninggal. Jadi kalau abang-abang rasa nak meninggal, jangan masukkan duit, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aduh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak perkara menyebabkan kita ni hidup dalam keadaan susah hati. Pertama yang menyebabkan kita susah hati ialah dengan sebab kita berbuat maksiat. Itu yang jadi susah hati. Bila maksiat itu kita buat, jadi titik hitam dalam hati. Nuktatun fi. Ni, nuktatun sauda. Akan jadi noktah hitam. Titik hitam dalam hati dia. Bila kita buat satu saja kesilapan, dosa, hati jadi gelap, hati jadi gelap, hati jadi gelap. Bayangkan tuan-tuan kalau hati yang putih, gelap, 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 lama-lama jadi apa? Maka bila hati dah gelap, hati dah kotor, ketenangan akan hilang daripada kita. Tambah-tambah bila kita ni tuan-tuan tak bertaubat, kita anggap tidak ada apa-apa dosa yang kita buat. Dosa mengumpat, dosa mencaruk, dosa memaki adalah kecil bagi kita. Dengan sebab itu tuan-tuan, Allah akan datangkan kepada kita kesusahan-kesusahan yang menyebabkan kita susah hati. Ada kesusahan yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita daripada anak kita. Daripada anak boleh jadi fitnah. Daripada anak boleh jadi benda tak elok pada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Anak-anak kita yang muda-muda, orang tua-tua kata apa? Budak-budak muda sekarang tak sama macam budak-budak muda kita dulu. Lain itu dia. Tanya pula pada budak-budak muda, macam mana kamu tengok orang tua-tua? Orang tua-tua sekarang tak sama macam orang tua-tua dulu itu dia. Udah lain pula tuan-tuan. Yang budak muda kata orang tua tak sama dulu, orang tua pula kata budak muda tak sama budak dulu. Anak-anak sekarang tak sama macam kita dulu, Ustaz. Tanya pula budak muda pula, orang tua-tua sekarang ni, Ustaz, tak sama macam orang tua-tua dulu, Ustaz.
Tanya dekat dia, kenapa kau cakap orang tua sekarang tak sama? Ustaz bayangkan, saya pergi karaoke. Restoran tu ada karaoke. Orang tua tu Ustaz, dia ambil mikrofon sampai 5 lagu Ustaz. Saya tak boleh karaoke Ustaz. Dah tua Ustaz, 70 Ustaz. Tak sama dulu-dulu je orang tua kata dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa yang jadi macam itu? Sebab dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat ini menghambat kita untuk jadi bahagia. Menghalau kita untuk menjadi bahagia. Yang ni yang disuruh kepada kita bertaubat. 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang tanya pada saya, Ustaz, dalam bulan Rejab ni banyak pula hadis palsu Ustaz. Puasa yang ini dapat ganjaran ini, puasa 2 hari dapat ganjaran ni, puasa 3 hari dapat ganjaran ni. Saya kata tak payahlah puasa kalau ikut pada hadis tu. Kalau kau puasa macam itu, kita pun tak tahu hadis tu sahih tak sahih. Tapi yang kita nak, aku puasa sunat kerana Allah. Dah. Yang tu tak ada siapa pun larang. Tak ada siapa pun larang. Tapi kadang-kadang keluar hadis yang bukan-bukan tuan-tuan dalam bulan Rejab ni. Yang kedua, dalam bulan Rejab ni dituntut apa? Taubat. Ni bulan haram ni tuan-tuan. Rejab, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni adalah 4 bulan yang diharamkan. Bulan yang sangat dimuliakan. Haram ni bukan dosa. Jangan tuan-tuan mula kata haram tu dosa lah. Tak ke masjid ke makcik semayang. Tak, makcik tak ke Masjidil Haram. Sebab haram tu dia. Bukan Masjidil Haram tu haram. Dimuliakan. Diharamkan buat benda-benda ini. Tu nama dia Masjidil Haram. Bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Diharamkan buat benda-benda ini. Itu makna bulan haram. Bukan bulan tu berdosa pula. Haram-haram fiqah lain. Haram dalam kemuliaan ni lain tuan-tuan. Sekarang kita duduk dalam bulan Rejab. Orang mula nak belajar haji. Tapi berapa ramai orang yang tak nak datang kursus haji. Dia kata saya naik haji 2080 Ustaz. Buat apa saya datang kursus? 2080 Ustaz. Baru nama saya naik. Sekarang umur abang haji berapa? 70. 2080 lagi 60. 70 campur 60 130. Itu kalau 130 postman hantar surat, alamat dah bertukar. Tabung haji hantar surat tawaran mengerjakan haji 2080. Cicit jawab, dia tukar alamat ni postman. Dekat masjid tu belakang sikit. Itulah asrama Tok Wan saya, dia kata dia. Itu bukan kubur ke? Kata dia. Abang-abang, akak-akak, jangan cakap 2080 baru kita nak pergi haji. Jangan cakap. Kalau Allah kata tahun ini boleh pergi haji. Yang menjemput kita pergi haji itu bukan tabung haji. Yang jemput kita Allah. Kalau kita orang yang baik, doa kita mustajab, tutup naik nama. Kadang-kadang dipilih sebagai petugas. Kadang-kadang dipilih dapat kota khas. Kadang-kadang dipilih tuan-tuan dapat kota khas direct daripada Arab Saudi. Kalau Allah nak pilih, tak ada siapa pun tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengiring orang. Suami, isteri meninggal. Tak ada siapa nak iring suami yang sakit. Minta pada tamu haji, anak saya ni lah iring. Saya ni kalau tak ada orang tolak, tak berjalan saya kan. Akhirnya anak dia yang pergi 2065, sekarang 2019 boleh pergi. Inilah dia tuan-tuan, rezeki. Bagaimana kita nak dapat rezeki macam ini tuan-tuan? Supaya hati jadi tenang. Dosa-dosa kita ni kita minta dihapuskan. Nama dia taubat. Orang yang bertaubat, rezeki murah. Tetapi orang yang tidak bertaubat, rezeki dia mahal. Tuan-tuan nampak ada nasi tu. Saya duk tengok di belakang ni seorang duk usung talam ni. Seorang duk usung talam tu. Daripada situ sampai ke sana dah usung. Rezeki Allah. Tuan-tuan nampak ada abang-abang kita yang duduk nyandor kat luar tu. Betul-betul nyandor di luar, depan dia nasi dah. Elok gini tengok macam tu ada. Tuan-tuan ingat rezeki tu dah dapat dekat dia orang ke? Belum tentu. Ni akak-akak yang tengah-tengah ni pula panjang tengkok. Dia orang tu hidang nasi tu. Ramai pula pagi ni. Cukup ke? Aku pula duduk tengah-tengah ni.
gelap masa depan, kata dia. Jangan cakap, Kak, rezeki ni bukan petugas-petugas tu yang bagi, Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak rezeki tu murah, taubat. Sebab tu Allah bagi Rejab, Allah bagi Sya'ban, Allah bagi Ramadan, bulan-bulan penyucian dosa, pembersihan hati. Bulan inilah kita nak bersihkan hati kita. Bulan inilah cara membersihkan itu apa? Zakat. Cara membersihkan itu apa? Wakaf. Cara membersihkan hati itu apa? Sedekah. Yang ni orang tak nampak. Sedekah itu menyucikan hati kita. Sebab tu nama dia zakat. Zakat tu menyucikan. Berapa banyak harta-harta kita yang tak sahih, harta yang tak clear, pendapatan yang tak cantik, bersihkan. Nama dia infak, nama dia hibah. Subhanallah. Tuan-tuan, hari ni kita nampak dia orang edarkan nasi minyak lagi. Subhanallah. Ingat nasi ambeng tadi, nasi minyak, tuan-tuan. Saya bila teringat dia orang dihidang nasi, saya teringat bulan Ramadan tak lama lagi sampai. Akak-akak ni dah jumpa pengurusi dah, nak sponsor more iftar. Alhamdulillah. 2 malam akak-akak ambil, banyaknya pahala. 10 malam akak ambil, banyaknya pahala. Ustaz, habis dah Ustaz 30 malam iftar, orang dah ambil Ustaz. Ambil lepas qiyamul lail untuk bersahur. Tanya pengurusi, bersahur dah ada orang sponsor belum? Belum. Saya nak sponsor. Umum, tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan, masjid kita akan menganjurkan qiyamul lail setiap malam. Bermula 4 pagi, dijemput semua datang. Dan sahur disediakan percuma. Agak-agak ramai nak datang. Tuan-tuan, di sekolah saya 400 orang. 300 orang. Qiyamul lail 300. Dan bila kita masak, kita sediakan sahur, dia naik 400. Dari mana 100 tambahan? Wallahu a'lam. Masa semayang 300. Masa makan 400. Yang mana faham? Tak faham sudah. Tak apa, memang kita buat jamuan. Datanglah. Apa saya nak kedekut-kedekut pula? Kita buat jamuan untuk makan. Makanlah. Sebab setengah orang dia marah. Kau tengok tu. Kau tengok makcik gaya tu. Nampak? Nanti dia bungkus tu, mesti bungkus macam tu. Ada jenis tu, tuan-tuan. Begini awak keluar. Dia kata duit. Rupanya plastik awak keluar. Panjang kaki dia. Cedok lauk. Biarlah dia. Tuan-tuan tahu tak? Setengah orang, waktu makan free macam inilah, dia dapat makan. Waktu jamuan macam inilah, tuan-tuan, dia dapat rasa lauk sedap. Sebab ada di kalangan kita yang miskin. Sebab tu kadang-kadang dihilang malu dia. Dia nak bawa balik pada suami dia, dia bawa balik pada anak dia. Orang kata apa katalah, waktu inilah anak-anak dia dapat makan lauk 3 jenis. Sebab ada yang miskin. Sebab tu saya, kalau saya buat kenduri di sekolah saya, ada orang yang cedok lauk bawa balik, saya tak marah. Sama ada dia kebulo ataupun dia miskin, ataupun memang tabiat dia macam itu. Memang tabiat suka tapau. Belum habis begini bawa balik siang, hoi bawa balik ni. Tak apa, janji dia makan. Tetapi yang paling banyak yang saya jumpa, mereka tidak ada makanan. Telur, goreng telur, nasi putih, kicap. Goreng telur, nasi putih, kicap. Tiba-tiba bila kita buat kenduri macam ni, bau dia rasa boleh makan sedap. Dia teringat pada suami, dia teringat pada anak. Dia buat balik. Rupa suami lumpuh, stroke. Hari ni ada rezeki awak. Ayam masak merah, daging masak hitam, ikan masak kuning, gitu dia. Warna-warni semuanya. Dia stroke, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada orang buat kenduri ke? Ada orang tu buat kenduri. Ya Allah, ampunlah orang tu, ya Allah. Dosa-dosa, ya Allah. Murah rezeki, ya Allah. Tuan-tuan, orang lumpuh, orang sakit, sabar pula, doanya mustajab. Inilah kelebihan sedekah.
Itulah kelebihan wakaf. Bila kita tolong, bila kita derma, kita tak tahu siapa nak dapat nikmat. Siapa yang nak dapat nikmat daripada apa yang kita buat. Saya duduk tengok abang-abang kita duduk edar nasi tadi tu. Tak siapa yang derma. Siapa yang sedekah saya tak tahu. Tetapi kita akan makan nanti, anak kita akan makan, suami kita, mak kita. Kita buat balik nasi minyak ni, mak saya suka. Buat keluar tapawai plastik buat keluar ni. Bungkus dekat mak. Mak tadi pergi masjid ceramah Ustaz Kazim. Dia orang jamu nasi minyak, mak. Ya Allah, aku dah setahun minta nasi ni tak dapat. Alhamdulillah rezeki ya Allah. Makan orang tua tu. Habis dia makan, tak ke dia berdoa? Alhamdulillah, kalaulah dia buat lagi murah rezeki dia. Kalaulah masjid panggil Ustaz Kazim lagi murah rezeki aku boleh makan, kata dia. Dia benar faham, tak faham sudah tuan. Inilah dia yang kita nak, namanya ialah doa. Sebab tu tuan-tuan, Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan ni sangat istimewa untuk kita bersedekah. Nabi Muhammad bersedekah dalam bulan Ramadan lebih laju daripada angin yang bertiup ni. Tuan-tuan duk nampak kipas helikopter tu. Tuan-tuan duk nampak kipas kilang ni. Nampak tak kipas kilang? Semalam saya sembahyang Jumaat satu masjid, kipas kilang dia penuh dalam masjid. Saya dengan bangganya sembahyang tuan-tuan, nampak kipas. Apa sah aku tak rasa, rupa-rupanya kipas tu tala dekat dia tuan-tuan. Berebut kipas. Subhanallah, masya-Allah. Lajunya kipas kilang ni. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bila datang bulan Ramadan, dia bersedekah, baginda bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Bayangkan. Itu Nabi Muhammad. Subhanallah, yang ni yang kita nak tiru. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan nanti bermula daripada sekarang kita buat. Sebab tu bila Waqaf An-Nur kata kami nak buat wakaf, ambil kesempatan bulan Rejab, ambil kesempatan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Berganda-ganda lagi Tuhan bagi. Bayangkan tuan-tuan, sedekah bulan Ramadan, bukankah amalan sunat dapat pahala wajib? Saya tuan-tuan, saya bayar zakat bulan Ramadan. Bukan zakat fitrah, zakat pendapatan saya. Saya bayar bulan Ramadan, 1 Ramadan saya bayar lah. Pergi je buat agama bayar. Sebab saya nak dapat 70 kali ganda daripada bulan-bulan biasa. Bukan kata bayar zakat bulan sekarang tak boleh. Boleh. Tapi saya kena pilih satu bulan yang lebih berkali-kali ganda daripada bulan-bulan biasa. Inilah dia. Bermula daripada Rejab, bermula daripada Sya'ban, sampailah Ramadan. Kalaulah 3 bulan ni kita sia-siakan, rugi. Makcik-makcik kalau datang bulan Ramadan nanti makcik-makcik sia-siakan, rugi. Tarawih tak buat. Kenapa tak buat? Makcik buat kuih, buat semperit. Makcik berniaga ustaz, oi. Semperit, baulo, tat, almond London, almond Skudai. Apa tu? Baca Quran tak? Tak adalah. Nak sibuk ustaz, oi. Tarawih tak sempat ustaz, 10 malam je buat ustaz. Malam ke-11 dah minta maaf. Malam ke-11 dah minta maaf dekat jemaah wanita. Minta maaf lah, malam besok tak datang dah. Minta maaf lah, malam besok tak datang dah. Hajah, ada lagi 20 malam je. Nak buat kuih. Itu dia buat. Tiap-tiap tahun kuih tak jemur. Begini ni duk pukul telur. Buat bahulu. Pukul 11 pagi. Begini pakai spring. Dah lah berkembang pula. Duk pukul telur depan suami. Suami cakap, kamu jangan cabar leha. Jangan cabar keimanan aku kan. Aku lah Allah malaikat suamtu kan, kata dia tuan. Aduh, boleh tak tuan-tuan? Bulan Ramadan, bulan ibadat. Stop sekejap benda-benda lain. Nak buat kuih bulan depan. Bulan Ramadan untuk aku bersedekah. Pulun betul-betul sedekah. Cuma saya takut tuan-tuan, bulan Ramadan ni hati tak khusyuk. Pengurusi umum masa nak buka puasa, kepada semua jemaah, kita akan berbuka insya-Allah pada jam 7:28 malam ya. Jadi bila azan, saya minta kerjasama jemaah supaya minum air dan makan kurma sahaja ya. Dan selepas itu, selepas kita sembahyang maghrib,
barulah kita makan nasi. Kerjasama pada jemaah diucapkan terima kasih. Tuan-tuan pun buka puasa makan kurma. Tuan-tuan duk nampak lauk dalam hidangan. Ayam masak merah. Oi, yang ni 4 ketul. Yang sana 3 pula. Oi, macam mana ni? Tapi tak boleh makan sebab ada pengurusi pesan. Datang ramai-ramai semayang maghrib. Agak-agak khusyuk tak semayang. Yang tak khusyuk siapa? Yang sah belakang. Asyik baik aku kat belakang. Habis salam, keluar cepat, lambat habis. Yang tak khusyuk sah depan. Silap masuk sah awal. Ramai pula malam ni. Aduh. Yang paling tenang sekali tu imam. Tu imam paling tenang. Takkan dia orang tak simpan. Entahlah tuan-tuan, fikir-fikir sendirilah tuan-tuan. Jadi kita nak supaya kita ni diampunkan dosa, supaya hati kita tenang. Jangan buat maksiat supaya hati kita tenang. Kita kena buat ibadat supaya hati kita tenang. Bulan ini bulan paling cantik sekali kita mulakan perubahan pada diri kita. Yang kedua tuan-tuan, kita nak supaya doa kita mustajab. Doa mustajab, doa mustajab, doa mustajab. Selalu orang tanya ustaz, saya dah pergi Mekah, kenapa tak mustajab? Saya dah pergi umrah, kenapa tak mustajab? Saya. Janganlah tanya pada Tuhan. Tanya pada awak. Apa yang awak buat sampai doa awak tak mustajab? Jangan tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan tak bagi? Bukan salah Tuhan. Sebab ada orang yang minta Tuhan tak bagi, dia kata apa? Wartawan temu ramah dalam TV. Dia ke menteri. Makcik, macam mana kehidupan makcik? Macam ni lah. Kalau orang kampung hantar makanan, makcik makan lah kan. Kalau tak ada, puasa lah. Ketua kampung tak ada bantu. Ketua kampung pun susah, nak bantu apa? Oh, habis itu makcik buat apa? Kerja-kerja gitulah, banyak berdoa lah. Tapi duk doa saja, Tuhan tak makbul pun. Tapi tak kata kat Tuhan lah, yang minta tu ramai. Mana Tuhan nak bagi semua? Dia boleh cakap macam tu tau. Yang minta dekat Tuhan tu ramai. Mana mampu Tuhan bagi semua? Engkau ingat Tuhan tu pejabat welfare? Tuhan ni maha kaya. Tak luak pun kalau dia bagi. Habis tu kenapa tak bagi? Bukan salah Tuhan, salah kita. Cara minta yang salah. Macam mana Tuhan nak bagi? Yang kedua, kita sendiri pun tak pernah bagi. Kita duk asyik minta pada Allah. Tapi pernah tak kita bagi? Anak yatim sebelah kita. Pernah tak kita ambil duit? Nah, mak mana mak? Mak kat rumah. Ambil duit ni bagi kat mama. Cakap, pakcik kena salam. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Itu ngorat. Tengok orang susah bantu. Saya hari tu buat program dengan dia orang di Pulau Pinang. Saya turun daripada hotel. Saya punya dompet ni tuan-tuan. Ni dompet saya ni, saya tak pegang. Saya pegang handphone je. Dompet saya, PA saya pegang. Sebab saya ni jenis tak ingat. Spek mata lupa. Isi minyak letak atas bumbung kereta. Habis-habis isi jalan. Apa saya kelabu pula mata aku ni. Baru teringat spek mata atas bumbung. Berhenti tuan-tuan, hilang. Saya nak pakai yang jenis ni, yang ikat tali ke belakang. Tu nampak macam sangat macam orang tua tuan-tuan. Jadi pelupa. Sibuk sangat. Bila saya turun, ada satu budak minum teh ais. Nak minum teh ais, dia datang. Pakcik, minta derma. Pukul 7 suku. Saya kata, pakcik tak bawa dompet. Tunggu sekejap. Saya pun telefon PA saya. Cepatlah turun. Dah lewat dah ni. Saya nak dompet. Dalam saya duk telefon PA saya, budak tu hilang. Mana pula budak ni? Aku kata tunggu sekejap, aku tak ada duit. Takkan nak sedekah handphone. PA saya datang, driver saya datang. Cuba tengok mana budak minta derma tadi. Saya naik kereta, saya pusing dekat Pekan tu.
cari budak tu. Sampai dah masuk azan. Tak jumpa. Saya kata, jualah pergi masjid, kan dia orang tunggu. Saya tak tenang tuan-tuan. Sebab saya tak sedekah pada dia. Saya takut doa saya tak mustajab. Saya takut doa saya tak diangkat. Saya takut Allah hijabkan saya. Bila habis sembahyang maghrib, saya keluar pergi tandas. Ada satu anak dengan mak dia datang nak bergambar. Saya tengok kopiah dia buruk, baju dia buruk, dengan mak dia pun baju buruk. Ustaz, anak nak ambil gambar. Saya ambil duit yang saya nak bagi dekat budak yang mula-mula tadi, saya bagi kat dia. Nah, pakcik hadiah. Dia ambil duit tu, dia lari terus. Mak, duit! Dia lari terus. Hai, ambil gambar. Dah lupa dah ambil gambar. Bila saya bagi pada budak tu, baru saya tenang hati. Baru saya tenang hati, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa saya. Kenapa? Sebab kita adalah insan. Kita adalah lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Saya tiap-tiap hari berjalan. Tiap-tiap hari naik kereta. Seminggu 2 kali naik kapal terbang. Siapa yang nak tolong perjalanan saya? Naik atas kapal terbang. Buatnya terhempas. Buatnya jatuh. Buatnya hilang. Tak jumpa dah 5 tahun. Saya nak doa, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan, lepas ni saya nak ketangkap. Besok patah balik ke Pulai pula. Setiap hari kerja saya ialah berjalan dalam jalan. Berapa banyak aksiden yang saya jumpa tengah jalan. Yang saya jumpa mayat tengah jalan. Yang saya jumpa kepala putus. Penunggang motosikal, dia jatuh. Kepala dia, tuan-tuan, belaga dengan guardrail tu. Badan melayang, kepala kat situ. Helmet lagi ada. Saya kata, ya Allah, kalau dia boleh aksiden, aku juga boleh aksiden. Sebab tu saya nak selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah. Nak ini ni, tuan-tuan, supaya doa kita mustajab. Kelebihan dia ialah dengan bersedekah. Sebab itu wartawan Astro datang temu ramah saya, buat dokumentari. Saya tak tahu bila keluar. TV3 dah keluar lah, in person. Ustaz Kazim in person dah keluar dah dulu. Dia orang ambil saya punya hidup 3 hari rakaman. Daripada pagi saya buat sampai ke tengah malam. Kameraman tu ikut saya. Dengan penerbit, penolong penerbit. Saya makan, dia ambil gambar. Saya menceramah, dia ambil gambar. 3 hari, tuan-tuan. Nasib baik penerbit tu cantik. Saya sabarlah, tuan-tuan. Mana faham, tak faham sudah. Last, sebelum dia orang balik, penerbit tanya pada saya, Ustaz, kalau kami jadi ustaz, kami tak sanggup. Balik pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ustaz start motor, ustaz pergi melawat asrama sekolah. Kami tak sanggup. Bangun balik ceramah 2 pagi, saya bawa kereta, saya duduk dekat pondok saya. Dalam kereta tu saya tutup enjin, saya duduk, saya jaga, takut-takut perompak, pencuri, penyamun datang. Kami tak sanggup. Kami tak sanggup, ustaz. Kami sendiri tengok orang bagi sanggup hati pada ustaz. Duit tu pula ustaz bagi pula pada orang miskin sekolah ustaz. Kenapa yang ustaz susah payah buat macam ini? Saya jawab, sebab saya banyak dosa. Saya nak mudah-mudahan Allah ampun dosa saya. Yang kedua, saya cakap, saya susah payah bela orang tua-tua ni sebab saya tak bela bapak saya. Dah meninggal lah pun satu pakcik. Kaki dia pendek sebelah kerana aksiden. Besi dalam paha dia. Punggung dia ni besi. Aksiden, langgar lari. Lumpuh. Saya bela dia, tuan-tuan, 10 tahun lebih di sekolah saya. Berak dia pun saya basuh, padahal bukan bapak saya. Sebab saya tak pernah tolong bapak saya. Saya nak pahala bela bapak. Sebab bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila masa saya nak tengok bapak saya. Saya tak ada bapak, dialah bapak saya. Pakcik itulah bapak saya. Pakcik itulah bapak saya. Yang ketiga, sebab saya kata,
supaya Allah tolong saya dalam kerja dakwah saya, dalam rumah tangga saya, dalam kesihatan saya. Allah tolong. Dengan sebab saya tolong orang, Allah tolong saya. Itu yang saya nak. Sebab tu saya bersyukur tuan-tuan, bila saya kena sakit jantung, serangan jantung, saya jatuh di hadapan orang ramai. Berapa ramai boleh tolong saya. Bayangkan kalau saya jatuh atas kapal terbang, saya jatuh atas dalam hutan, saya ceramah dalam hutan, siapa nak tolong saya? Tapi saya ceramah depan orang ramai, saya jatuh, ambulans dah sebelah, hantar terus. Sampai pada satu tahap, stand yang dalam badan saya ni pun tuan-tuan, orang sedekahkan. Di saat saya kritikal, 4 minit lambat, saya akan pergi. Tiba-tiba ada orang sedekahkan tuan-tuan. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah. Yang hadiahkan pada saya stand. Yang ini yang saya nak. Allah tolong, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan jangan takut nak tolong orang. Sebenarnya bila kita tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Jangan tuan-tuan rasa bila tuan-tuan masukkan duit dalam tabung tadi, tuan-tuan tolong Johor Corporation. Tak, dia orang dah kaya tuan-tuan. Bukan dia lah Johor Corporation. Jacob dah kaya. Jangan tuan-tuan anggap tuan-tuan tolong dia. Nak buat lakin sentra, nak buat masjid, klinik wakaf, nak tolong Jacob. Tak, tolong kita. Untuk kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Ini target saya tuan-tuan. Dan betul macam Ustaz sebutkan tadi, ma naqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta bila kamu bersedekah. Allah tolong macam-macam tuan-tuan sampai sekarang. 2 hari lepas saya naik kapal terbang. Seperti biasa, saya tak perlu beratur. Polis tengok je saya, polis bantuan tengok saya. Datuk Kazim, sila. Tak payah beratur. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung ya. Jadi akak-akak kalau tak nak beratur, minta sakit jantung. Insya-Allah. Kita silat-silat hari bulan, kita beratur kat kubur. Meriah, ramai je tuan-tuan. Allah tolong macam-macam hidup. Allah tolong. Sebab tu tuan-tuan, jom kita tolong diri kita sendiri, kita wakaf untuk diri kita sendiri, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada kita dengan jalan yang kita tidak tahu. Ustaz kata ustaz buat sekolah, rezeki ustaz Allah murahkan. Allah tolong sakit jantung lah, Allah tolong macam-macam lah. Tapi ustaz tak boleh masuk TV. Ustaz sedekah tapi ustaz tak boleh masuk TV. Macam jawablah. Yang tak boleh masuk TV, TV1, TV3 boleh. Minggu depan rakaman dengan Astro, tazkirah malam Jumaat, boleh ya. Minggu depan tazkirah Al-Kuliah, TV3, no problem. Tadi pun dalam Astro ada kalau ada jodoh. Yang tak ada kalau ada bodoh. Itu je. Tuan-tuan, saya masuk TV bukan baru, lama dah. Kalau orang tak panggil saya masuk TV pun alhamdulillah. Bagi ustaz lapis-lapis muda yang handsome ni, yang muka value mahal ni, muka saya tak ada value dah, siapa nak tengok? Kalau jadi pelakon pun pelakon tambahan tuan-tuan, tukang kat hidang yang dalam filem ni. Ini hero boleh lagi, muka macam Fatah Amin. Saya cakap saya dah lama, kalau masuk TV pun orang tak tengok dah. Yang kedua saya cakap, saya syukur TV tak panggil saya. Sebab saya dah tak larat bersolek. Muka saya ni tak larat nak solek tuan-tuan. Bedak dengan macam-macam benda. Spotlight yang duk suluh pada saya tu. Rakaman 4 jam, 5 jam, siaran setengah jam. Duk suluh muka saya sampai mata jadi kelabu. Eloklah dia orang tak panggil pun, alhamdulillah. Saya tak rugi. Yang ketiga, lepas 2 minggu dia orang umum, Ustaz Kazim tak boleh keluar TV, radio. Tak apa. Datang satu syarikat. Ustaz, kami adalah pengedar kain telekung dan kami nak lantik Ustaz sebagai duta telekung kami. Nganga saya tu.
Saya cakap, saya tak pakai telekung sembahyang. Betul, Ustaz tak pakai. Tapi kami nak letakkan brand, design by Duke. Boleh Ustaz? Nantilah dulu. Saya kena try lah dulu. Kena bagi isteri saya pakai. Kena bagi anak saya pakai. Selesa tak? Bagi seminggu. Basuh macam mana? Kain dia bermutu ataupun tidak? Sejuk ataupun tidak? Isteri saya kata on, baru saya on. Bila on. TV tak panggil, telekung panggil. Tak lama lagi tuan-tuan, tepi jalan tu akan ada signboard besar. Iklan. Nak, mak teringin nak pakai telekung Ustaz Kazim. Oh, nampak tuan-tuan. Allah kalau dia nak ganti rezeki, mana tuan-tuan tahu? Saya tak susah hati langsung tuan-tuan. Minggu ni saya naik kapal. 2 minggu lagi. 21 hari bulan. Saya naik kapal. Bawa jemaah naik kapal, naik krus. Seronok tuan-tuan naik krus. Saya kalau bawa umrah macam ustaz, pergi umrah lah, Aqsa lah dia pergi. Saya buat ceramah di Mekah. Bukan semua datang. Bila buat ceramah di Mekah, di hotel, banyak yang shopping. Cari jubah, cari kurma. Tapi kalau saya buat ceramah atas kapal, semua datang. Sebab dia orang tak boleh shopping. Kiri kanan laut, pergi laut. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi rezeki macam-macam. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Alim, terima kasih pada Johor Corporation, terima kasih pada Wakaf An-Nur, terima kasih pada Jawatan Kuasa Masjid dan semua yang datang. Daripada tempat tuan-tuan ni ramai yang datang melawat sekolah saya. Terima kasih atas lawatan, terima kasih atas sokongan tuan-tuan yang datang melawat sekolah saya. InsyaAllah siapa yang nak datang melawat dipersilakan lagi. Siapa yang nak tinggal di sana pun ada 20 rumah pondok yang kosong. Boleh daftar. Siapa yang nak duduk bulan Ramadan sebulan pun boleh. Di sana setiap malam qiyamul lail. Dari malam pertama qiyamul lail. Zuhur kuliah, duha kuliah, dan kita sediakan makan sahur dan berbuka puasa. Jamuan tengah hari tidak disediakan. Ya, yang benar faham, tak faham sudah tuan. Yang kedua, yang ketiga, saya akan buka akademi da'i untuk melatih anak-anak muda macam ustaz. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk akademi da'i, dialu-alukan anak-anak. Sebab saya dah ceramah 29 tahun. Dah sangat tua dah. Dah patut rehat duduk di muzium. Tengok cucu-cucu dah. Cucu dah ada ustaz? Belum. Menantu? Belum. Orang tanya saya, ustaz, bila nak bermenantu? Saya cakap saya pun boleh kahwin lain, awak sibuk tanya menantu pula. Jadi saya cadang, saya nak latih pendakwah untuk gantikan saya. Dulu saya buat di Astro, saya buat di TV3. Sekarang saya buat di tempat saya sendiri, nama dia Akademi Da'i. Jadi siapa yang nak masuk 18 tahun ke atas, dan mereka akan tinggal dengan saya selama 3 tahun. Asrama dia orang, rumah dia orang dalam rumah saya. Jadi kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya, rumah saya, sekolah, asrama budak-budak da'i dalam kawasan rumah saya. Saya nak latih betul-betul supaya jadi penceramah yang disukai, penceramah yang boleh memahamkan orang. Keluar pada masjid semua faham. Kita tak nak keluar pada masjid, pening kepala aku ustaz tu ceramah. Yang tu kita tak mau. Yang inilah yang saya cuba latih, cuba buat. Dan bagi siapa yang tuan-tuan yang nak derma kepada sekolah saya, di luar sana tu ada produk-produk Al-Barakah. Tuan-tuan boleh derma lah, macam-macam lah. Okay, yang saya syorkan ialah jus durian Belanda dengan package dia. Makan dengan habbatus sauda, za'faran dan madu lebah. InsyaAllah saya hadiahkan payung saya, ada gambar saya lagi. Okay, agak-agak panas, buka je makcik. Ustaz Kazim akan memayungi anda.
Jangan cakap abang tak payung, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ustaz.